Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah harap semua dalam keadaan sihat ya. Okey, hari ini kita akan masuk subjek akidah tahun 3, iaitu di bawah tajuk kita yang terbaru, Islam dan Sains, iaitu haiwan. Okay, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak awak semua tanda tangan untuk baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, baik murid-murid semua. Okey, mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini di bawah tajuk Islam dan Sains, iaitu haiwan. Okey, kita masuk kepada maksud haiwan. Apa maksud haiwan tu? Haiwan adalah makhluk ciptaan Allah yang bernyawa sama seperti manusia tetapi tidak mempunyai akal untuk berfikir. Beza dengan manusia. Kalau manusia, kita manusia, kita boleh berfikir menggunakan akal. Tapi haiwan ni dia tak boleh berfikir. Itu adalah keistimewaan yang Allah telah berikan kepada manusia dan juga haiwan. Perbezaan antara kita dengan haiwan. Okay, seterusnya kita masuk dekat perkaitan Islam dan sains, iaitu haiwan. Perkaitan Islam dan sains. Okay, kita tengok yang pertama. Manusia dan haiwan sangat berkait rapat dalam proses kehidupan. Kenapa Ustazah kata sangat berkait rapat dalam proses kehidupan? Disebabkan haiwan ni adalah salah satu sumber makanan kepada manusia dan sumber ekonomi. Haiwan ni adalah haiwan yang halal untuk dimakan ni adalah sumber makanan untuk kita sehari-hari, setiap hari. Contoh Ustazah bagi macam ayam. Ayam adalah binatang yang halal dimakan. Dan Ustazah yakin mesti awak semua suka makan ayam goreng. Ayam apa? Ayam KFC, ayam McD, atau ayam yang mak awak masak dekat rumah. Ayam masak merah ke, ayam paprik ke, macam-macam jenis masakan lah. Manusia ni dia perlukan haiwan untuk meneruskan hidup. Kenapa Ustazah kata teruskan hidup? Sebab haiwan ni adalah sumber makanan untuk kita. Okey, seterusnya. Haiwan yang diciptakan Allah mempunyai pelbagai ciri dan sifat yang tersendiri. Kalau awak tengok dekat rumah awak ada kucing kan. Kucing dia hidup kat darat. Ikan dia hidup dekat air. Apa lagi? Nampak tak perbezaannya tu? Kucing ada keistimewaannya sendiri. Ikan ada keistimewaannya sendiri. Semua haiwan ada ciri-ciri yang tersendiri dan bunyi-bunyi yang tersendiri. Kalau kucing dia bunyi mengiau. Kalau kambing bunyi mbek. Kan? Masing-masing ada bunyi dia yang tersendiri. Okey, seterusnya. Penciptaan haiwan dan kewujudan Allah. Okey, untuk pengetahuan murid semua, dalam Al-Quran ni ada lebih 140 ayat menerangkan jenis-jenis haiwan. Ada berapa tadi? Ada 140 ayat. Namun begitu, bukan sahaja jenis-jenis haiwan. Dalam Al-Quran juga dia terperinci dalam menerangkan tentang peranan-peranan haiwan. Okey. Ini secara umumnya Allah telah menceritakan dalam Al-Quran tentang penciptaan haiwan. Allah telah menceritakan tentang penciptaan haiwan.
ciri-ciri dan bentuknya dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 45. Yang bermaksud, tengok ni, yang bermaksud, dan Allah telah menciptakan semua jenis haiwan dari air. Maka sebahagian dari haiwan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebahagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebahagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ustazah akan terangkan apa maksud dalil ni. Okey, kita tengok. Ayat ini, ayat tadi, surah An-Nur tadi, dia menunjukkan bukti kebesaran Allah yang menciptakan pelbagai jenis haiwan. Allah telah menunjukkan kebesaran dia melalui dia mencipta haiwan dekat dunia ni. Okey, haiwan yang hidup di darat berjalan menggunakan kaki atau menjala menggunakan perut. Yang hidup dekat darat ada yang jalan guna kaki. Macam tengok macam dalam gambar belakang tu kan. Ada singa, dia jalan guna kaki. Lembu, dia jalan guna kaki. Ayam, dia jalan guna kaki. Dan ada lagi satu haiwan menjala menggunakan perut. Apa haiwan yang menjala menggunakan perut? Cerita ke? Haiwannya adalah ular. Ular kan menjala. Okey, manakala haiwan yang hidup di air bergerak dengan cara berenang menggunakan ekor dan sirip. Ikan lah dekat hidupan laut tu, dia gunakan ekor untuk dia bergerak dekat dalam air tu. Okey, seterusnya. Haiwan dalam Al-Quran. Okey, Al-Quran ni turut memberikan nama kepada beberapa surah dalam Al-Quran, seperti surah apa nama haiwan ni? Kita tengok yang pertama, surah Al-Baqarah, iaitu maksud Al-Baqarah tu adalah lembu. Dalam Al-Quran dia tulis lembu betina. Okey, surah Al-Baqarah ni Para mufassirin dia menyebut bahawa surah ini dinamakan Al-Baqarah kerana peristiwa yang berlaku pada Bani Israel ketika ada seorang lelaki yang dibunuh pada zaman Nabi Musa, tetapi tidak diketahui pembunuhnya. Dekat zaman Bani Israel, ada seorang lelaki ni, dia telah dibunuh, tapi tak tahu siapa pembunuhnya. Maka mereka meminta Nabi Musa menghidupkan mayat itu bagi mengetahui siapa pembunuhnya. Lepas tu penduduk dekat situ dia minta Nabi Musa untuk hidupkan balik lelaki tu. Okey, bagi memenuhi permintaan itu, Allah mensyaratkan mereka menyembelih seekor lembu betina. Allah suruh sembelih seekor lembu betina. Okey, kisah inilah yang diangkat sebagai nama kepada surah yang agung ini. Disebabkan kisah ni, Allah telah menamakan surah ni sebagai surah Al-Baqarah. Dan dalam surah Al-Baqarah juga ada macam-macam jenis kisah. Kalau awak nak tahu, awak boleh cari dekat mana-mana, ataupun awak boleh baca terjemahan dalam Al-Quran. Okey, seterusnya kita tengok dekat surah An-Nahlu. Okey, maksud An-Nahlu adalah lebah. Apa kisah tentang lebah pula ni? Okey, kisah tentang lebah ni dalam surah An-Nahlu ni, Allah ada menyebut tentang lebah. Lebah ni adalah makhluk Allah yang banyak bagi manfaat dan nikmat kepada manusia. Kenapa Allah cakap lebah ni bagi manfaat kepada manusia? Disebabkan lebah ni lah
yang telah menghasilkan madu. Madu ni boleh dijadikan sebagai penawar penyakit. Disebabkan itulah surah ni dinamakan sebagai surah An-Nahl, iaitu surah lebah. Okey, seterusnya kita tengok kepada surah An-Naml. Yang ketiga surah An-Naml. Maksud An-Naml adalah semut. Apa kisah pasal semut ni pula? Kisah pasal semut ni pula mengenai tentera. Mengenai tentera Nabi Sulaiman. Tentera Nabi Sulaiman ni melalui satu tempat, iaitu tempat yang dinamakan sebagai lembah semut. Macam seperti mana yang kita tahu, Nabi Sulaiman ni kan boleh faham bahasa haiwan kan. Okey. Sewaktu tentera Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman ni lalu dekat lembah semut tu, Ratu Semut menyuruh anak buahnya masuk ke dalam sarang ni balik. Sebabkan takut tentera-tentera Nabi Sulaiman ni pijak diorang. Bila Nabi Sulaiman mendengar Ratu Semut bercakap kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman pun tersenyum. Lepas tu Nabi Sulaiman berdoa. Dia berdoa disebabkan Nabi Sulaiman ni bersyukur sebab Allah menganugerahkan Nabi Sulaiman boleh faham bahasa-bahasa haiwan ni. Itu adalah kisah tentang surah An-Naml. Okey, seterusnya surah Al-Ankabut. Al-Ankabut maksudnya labah-labah. Apa kisah pasal labah-labah ni? Okey, waktu zaman kafir Quraisy, Nabi Muhammad dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka bersembunyi dekat Gua Sur. Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar ni, diorang bersembunyi dekat Gua Sur disebabkan kaum golongan kafir Quraisy ni nak bunuh diorang, nak bunuh Nabi Muhammad. Lepas tu bila Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di dalam Gua Sur, Allah menggerakkan labah-labah ni supaya membuat sarang dekat pintu Gua Sur tu. Kan kaum kafir Quraisy ni cari Nabi Muhammad kan. Allah suruh labah-labah ni buat sarang dekat pintu Gua Sur. Bila kaum kafir Quraisy ni pergi dekat Gua Sur, dia tengok pintu Gua Sur tu penuh dengan sarang labah-labah. Lepas tu diorang pun fikirlah, tak mungkinlah Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar masuk dalam tu kan. Kalau Nabi Muhammad masuk dalam tu, mestilah sarang labah-labah tu hancur. Lepas tu mereka pun kaum kafir Quraisy ni pun diorang patah balik. Dia pergi cari lain ke tempat lain. Labah-labah ni lah yang telah melindungi Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar ketika di dalam Gua Sur, ketika mereka bersembunyi daripada kafir Quraisy. Okey, yang terakhir surah Al-Fil, iaitu Al-Fil maksudnya gajah. Yang ni saya yakin awak mesti tahu kan pasal kisah surah Al-Fil ni, pasal Abraha, tentera bergajah tu. Okey, seterusnya. Selain itu, ada juga disebut tentang haiwan dalam ayat-ayat tersebut. Dalam ayat-ayat ni 1, 2, 3 ni ada disebut tentang haiwan. Okey, yang pertama surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah ayat 17 ada disebut unta. Okey, yang kedua surah Al-Hajj ayat 73 ada disebut mengenai lalat. Okey, yang ketiga surah Al-Maidah ayat 31 dia sebut tentang burung gagak.
Okay, cukup. Ustazah harap awak faham apa yang Ustazah ajar hari ni. Kalau awak tak faham, awak boleh tengok lagi, awak tengok ulang balik, ataupun awak boleh tanya Ustazah. Ni adalah bahagian 1. Yang bahagian 2, Ustazah ada buat sambungan. Nanti Ustazah akan ajar tentang haiwan yang hidup di darat dan di air, dan juga haiwan yang halal dimakan dan haiwan yang haram dimakan. Itu dekat bahagian 2. Yang bahagian 2 tu akan datang, nanti Ustazah akan bagi. Okay, Ustazah harap awak faham. Dan cukup pada hari ini. Cukup pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum. Ila liqa. Ma'assalamah. Bye bye.